Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tim Hackness, pada kali ini kita akan berbincang berkenaan satu topik ataupun bab yang sangat penting bagi tingkatan 4, iaitu bab differentiation. Tim Hackness kita akan bergerak secara aktif di dalam beberapa medium, terutama di Facebook, Instagram, YouTube dan juga di Twitter, ya. Baik, dalam topik chapter 9 Form 4 differentiation ataupun pembezaan. Baik, kita belajar berkenaan dengan basic dulu, bagaimana sesuatu equation itu kita nak differentiate ataupun kita nak bezakan, ya. Baik, saya ambil contoh. Kalau katakanlah saya ada satu equation, ya, general equation, katakanlah y sama dengan ax power of n. Okey, yang mana y adalah kita punya variables, x juga adalah kita punya variables, a kita adalah coefficients, okay, n adalah kita punya constant ataupun pemala, yang mana power of n, okay, kuasa n. Ini adalah kita punya constant nilai, contohnya 5 ke 4 ke negatif 3 dan sebagainya. Baik, dalam kita punya kita panggil sebagai power rule, ataupun kadang-kadang kita panggil sebagai by using a formula, ya. Baik, y sama dengan ax power of n ni, okay, kita bila kita nak differentiate, ataupun kita nak bezakan dia, alright. So bila kita nak bezakan daripada equation y terhadap x, okay, y terhadap x, maksudnya kita akan, subjek kita akan jadi dy per dx. Maksudnya kita akan bezakan y terhadap x. Maksudnya equation ni adalah y, ini adalah x. Baik, apa yang berlaku dalam kita punya persamaan ini kalau kita gunakan power rule, ataupun ada juga yang panggil sebagai by using a formula. Okay, sebelum kita belajar ni, kita ada satu lagi first principle yang mana kita akan tambah dengan del y ataupun dengan kita tambah dengan del x dekat sini. Tetapi video ini kita akan membincangkan secara detail untuk bahagian situ, untuk first principle, yang mana kita ambil kita punya basic untuk power rule dan juga formula, right? Okay, dy per dx maksudnya y terhadap x. Kita nak bezakan y terhadap x. Apa yang berlaku? Okay, untuk pembezaan ataupun nak differentiate, kita akan tendangkan n ni ke depan dahulu. So apa yang akan berlaku? A tetap A, darabkan dengan n, kita punya x tetap x, dan n kita, power kita perlu ditolak dengan 1. So ini adalah kita punya konsep ataupun kita punya formula, menggunakan kita punya formula ataupun power rules untuk differentiation. Saya ambil contoh, katakanlah saya ada y sama dengan 3x kuasa 4, contoh. Alright. So bila saya nak bezakan, apa yang akan berlaku? Saya nak bezakan y terhadap x. So kita akan, subjek kita akan jadi dy per dx, yang mana kita akan tenangkan 4 di depan. So kita akan jadi 4 dalam kurungan 3, right? So x 4 tolak dengan 1, yang mana kamu simplify, kamu akan dapat 12x kuasa dengan 3, right? So ini adalah final answer kita untuk dy per dx. Okay, so kadang-kadang juga kamu kena tahu simbol kita tak semestinya y. Okay, kadang-kadang dia bagi satu formula fx. Okay, saya bagi contoh fx, katakanlah kita nak kita ada satu formula fx, iaitu 3x kuasa 4, ya, sekali lagi 3x kuasa 4 tolak dengan 17x kuasa 2 misal kata. Alright. So bila saya nak differentiatekan fx adalah function x terhadap x, okay, so kita tak tuliskan sebagai dy per dx lagi. Okay, kalau kita ada terms of y dengan x, kita akan pakai dy per dx. Kalau kita ada in terms of function, okay, kita tak pakai dfx per dx, tetapi kita akan pakai f prime x. Single prime maksudnya kita akan differentiate ataupun kita akan bezakan sekali, right? So saya bezakan, kita akan dapat 4, ya, kita tenang ke depan, 4 darab dengan 3 kita akan dapat 12, x 4 kuasa kuasa 4 tolak dengan 1, kamu akan dapat kuasa 3. Ya, kita tolak dengan 2 darab dengan 17, kita akan dapat 34x kuasa 1. Alright, inilah first principle ataupun kita punya by using a formula ataupun power rule. Baik, kalau kita ada f double prime, apa maksud f double prime? F double prime maksudnya asalnya kita punya fx, kita dah differentiate sekali, dan kita akan differentiate kali kedua, second derivative, kita panggil sebagai second derivative. Konsep asas yang sama, kita akan tendangkan 3 ke depan. So 3 darab dengan 12, kamu akan dapat 36x kuasa 2, sebab 3 tolak dengan 1, right? So tolak hanya 34 saja. Persoalan kenapa tinggal 34? Okay, persoalan kenapa tinggal 34? Sebabnya x ni akan hilang bila kita differentiate. Kenapa? Dia ada reason di sebaliknya. Sebab asalnya, kalau kita punya x asalnya sebelum kamu differentiate x sahaja, maksudnya x ni adalah power of 1.
Okay. Bila power of 1, kamu tenang ke depan 1 darab dengan 34, tetap dapat 34, negatif 34. Right? Tetapi kuasa 1 kamu akan ditolak dengan 1, yang mana dia akan jadi X kuasa kosong. Yang mana bila X kuasa kosong, apa-apa dikuasakan dengan kosong, kamu akan dapat nilai 1, iaitu ada nilai 1 di sini. So kita hanya tinggal 34. Dalam kata mudah, bila kamu differentiate hanya ada X kuasa 1 saja, X saja, kita akan hilangkan X, kita akan ambil hanya kita punya coefficient menjadi constant kita. Right? Baik. F double prime maksudnya second derivative. Kalau kita punya Y, kita differentiate kali pertama, kita akan dapat dy per dx. Right? Kalau kita differentiate kali kedua, kita bukan dapat dy square per dx square. Tidak. Tetapi kita dapat d square y per dx square. Ini baru betul. Okay? Ini baru betul. Ini kita punya second derivative dan sebagainya. Baik. Ada lagi asas-asas tertentu. Contohnya, kalau saya sebutkan tadi, kalau kata x power of 2, alright, kita akan tolak dengan 1, kita tinggal kuasa 1 sahaja. Kalau x power of y, kita differentiate sekali lagi, kita akan 1 tolak 1. Katakanlah saya ada y sama dengan 7x kuasa 3 tolak dengan 4. Ya, saya nak differentiate ni, saya nak differentiate. So, bila saya differentiate, apa yang saya dapat? Saya differentiate y terhadap x. So, kita akan jadi dy per dx sama dengan, tenangkan 3 ke depan, 3 darab 7, 21, x kuasa 2 sebab 3 tolak dengan 1. Right? Tolak dengan 4, dia akan hilang. So, hanya tinggal 21, x kuasa 2 saja. Persoalan, kenapa hilangnya kita punya negatif 4? Alright? So, hilangnya sebab asalnya sebelum kamu differentiate, ya, tiada x. Tiada x maksudnya darab dengan 1. Sebenarnya saya boleh wujudkan x kuasa kosong. Right? Sama sebab x kuasa kosong adalah sama dengan 1. Right? So, bila saya nak differentiate, saya akan tenangkan kosong di depan ni dahulu. Bila kosong darab dengan negatif 4, ya, that's why kita akan hilangkan terus ini. So, yang tinggal hanya 21x kuasa 2 saja. Right? So, ini asas kepada differentiation yang mana kamu kena dapat dahulu. Baik, kita teruskan dengan beberapa soalan yang saya sediakan. Right? Kita pergi pada beberapa latihan. Okey. Baik, yang pertama dia minta kita differentiatekan. Right? Soalan pertama nak differentiatekan, ada beberapa contoh di sini saya dah keluarkan. Okey, nak differentiatekan dy dx for each of the following function. So, kita ada function-function kita A sampai K. Alright? So, kita pergi pada A dahulu. So, kalau untuk yang soalan bahagian A, right? So, kalau A, saya nak differentiate y sama dengan 10. So, y sama dengan 10, saya salin dahulu soalan. So, kalau saya nakkan dy, ya tak ada terms x kan? Tak ada terms x. Sebenarnya dia nak dy per dx. So, sebenarnya ada dy per dx. So, dy per dx adalah sama dengan berapa? So, dia akan jadi sama dengan kosong saja. Sebab apa? Sebab seolah-olah macam soalan tadi, yang saya mengatakan bahawa di sini negatif 4 yang mana tiada x ini, dia akan hilang. Sebab apa? Sebab x asalnya kosong dengan kosong. Kosong tenang dengan negatif 4 darab akan jadi sama dengan kosong. Dia so hilangkan di bahagian belakang. So, dalam kes ini, kes yang sama juga. Alright? So, asalnya ada x kosong-kosong di sini. So, kosong tu kita tenang ke depan, kosong darab dengan 10. Ya, that's why kita punya constant akan hilang. Hanya kita punya dy dx sama dengan kosong saja. Alright? So, itu asas kita. Baik. Yang bahagian B, kita ada y sama dengan x kuasa 7. Ya, biasa, normal. Kita nak dy per dx sama dengan, tenangkan 7 ke depan, asalnya 1, 7 darab 1 sama dengan 7, x kuasa 6. Ya, ini final answer kita. Okay. So, untuk bahagian C, so kita ada y sama dengan negatif 5x. Ya, sama case. Sama case macam tadi, yang mana saya ada hanya negatif 34x. Bila saya differentiate, hanya tinggal negatif 34 sahaja. Dalam kata mudah, kalau kamu differentiate kalau x sahaja, so hilangkan x, ambil saja koefisien di depan menjadi constant. Yang mana tiada x, kita terus hilangkan menjadi kosong terus. Alright? So, dalam kes ini tadi, yang tiada x, kosong terus. Yang mana hanya ada x kuasa 1 sahaja, kita akan hilang di sini. So, yang dy per dx adalah sama dengan negatif 5 sahaja. So, ini final answer kita. Alright? Bahagian D, kita ada y sama dengan 2x kuasa 5. Ya, kita nak dapatkan dy per dx. Apa yang kita buat? Kita akan tenangkan 5 di depan. 5 ke depan, so akan jadi, ya, 5, saya tunjukkan satu persatu. 5 darabkan dengan 2, 2 asal koefisien tak berubah. So, x kuasa dengan 5 tolak dengan 1. Ya, akan jadi 10x kuasa 4. Biasanya kalau kamu dah biasa dengan praktis yang banyak dan kamu, ya, kalau level yang form 5 lagi lah, kamu dah biasa dengan soalan-soalan differentiation, biasanya kita tak akan tunjukkan step ni lah. Sebab step ini seolah-olah macam, ya, dia akan macam memeningkan kepala kamu sedikit. Ataupun, yalah, kalau terlalu basic lah, terlalu asas, kalau kamu memang betul-betul tak handle lagi, tak pandai lagi. Right? Tapi biasanya terus daripada sini, kita terus differentiate untuk dapatkan 10x kuasa 4. Yang mana 5 tenang ke depan, 5 darab 2 sama dengan 10. Kuasa 5 tu ditolak dengan 1 sama dengan 4. So, 10x kuasa 4. So, ini final answer. Ya, kita pergi kepada bahagian E. Okay. So, untuk bahagian E, ini menarik. So, 3 per x kuasa 3. Ya, bila 3 per x kuasa 3, kamu kena ingat bahawa x tidak boleh berada di tempat denominator.
Ini adalah denominator di bahagian bawah fraction. Kita tidak boleh ada di bawah. So apa yang kita buat? Kita perlu naikkan x kuasa 3 di atas. Ya, ini asas kepada chapter 5 di tingkatan 4 dahulu. So iaitu dalam index and logarithm ataupun indices and logarithm ataupun index dan logaritma. Itu dalam kita punya form 4, chapter 5. So apa yang kita buat? Bila x di bawah kuasa 3, kita boleh naikkan ke atas dengan syarat kita masih belum differentiate lagi. Saya hanya mengubahkan, alihkan kita punya denominator naik di atas. So apa yang berlaku? 3x kuasa negatif 3. Kalau saya turunkan balik negatif, dia akan jadi x kuasa 3 di bahagian bawah. So saya cuma naikkan dahulu. Tapi saya belum differentiate. Okay? So now baru saya akan differentiate, akan jadi dy per dx. Ya, y terhadap x, dy per dx. Negatif 3 kita tendang juga, asasnya negatif tendang ke depan. Negatif 3 darab dengan 3 akan jadi negatif 9. X kuasa negatif 3 tolak dengan 1. So akan jadi negatif 4. Berhati-hati di part sini. Sebab sebelum saya simplify, berhati-hati part di sini sebab kebanyakan student bila dia ambil negatif 3 tolak dengan 1, dia anggap macam 3 tolak 1, dia kata negatif 2 di sini. Careless mistake yang sangat-sangat merugikan kamu walaupun kamu hebat dalam differentiation. Walaupun kamu hebat dalam differentiation, kalau kamu ada asas yang careless dekat sini, so akan mempengaruhi semua jawapan kamu. Ada kemungkinan kamu akan dapat kosong untuk markah tersebut, soalan tersebut. So berhati-hati bila negatif 3 tolak dengan 1, negatif 3 tolak dengan 1, berhati-hati kamu akan dapat negatif 4. Baik. Nak bagi cantik equation kita akan turunkan balik lah. Tadi kita dah naikkan dia, so kita akan turun balik. Bila x kuasa negatif 4 turun ke bawah, so jadi negatif 9 per x kuasa positif 4. So ini final answer kamu. Alright. Kita pergi pada f. F dia minta y sama dengan 1 per x. Macam saya kata, x tidak boleh berada di bawah untuk kamu differentiate. Naikkan dia di atas. So akan jadi y sama dengan x kuasa negatif 1. Sebab asalnya kuasa 1 sahaja. So naik di atas, so dia akan jadi kuasa negatif 1. Belum differentiate, that's why saya ada y lagi, belum dy per dx. Baru saya akan start differentiate, so akan dapat dy per dx akan sama dengan, saya akan tendangkan negatif 1 depan, so negatif 1. X tetap ada x. Kuasa negatif 1 tolak dengan 1 bukan kosong, tapi negatif 1 tolak dengan 1 sama dengan negatif 2. Right? Turunkan balik untuk mencantikkan equation, so negatif 1 per x kuasa 2. So ini final answer kamu. Right? So cantik dah tu. Right? So cantik dah tu. Okay, so next untuk bahagian G. Muat lagi tak? Right? So okay, boleh lagi. So G, untuk soalan G, dia minta kamu selesaikan y sama dengan 2 per 3 x kuasa 5. Baik. Untuk soalan ni berhati-hati sebab kamu perlu faham bahawa yang kita akan naikkan hanya part untuk x kuasa 5 sahaja di atas. Jangan naikkan sesekali 3 di atas bersama. Kalau kamu naikkan 3 di atas juga, so dia akan jadi salah untuk kamu. Soalan tersebut, jalan kerja kamu akan jadi salah dan jawapan kamu juga salah. So apa yang kita buat? Kita belum differentiate, kita hanya naikkan x kuasa 5 di atas saja. So jadi 2 per 3. Alright, so x kuasa negatif 5. Baru kita akan differentiate, so dy per dx akan sama dengan negatif 5 tendang ke depan, so negatif 5 darab dengan 2, negatif 10 per 3 x kuasa negatif tolak 1, so negatif 6. Right? Turunkan balik, so kamu buat negatif 10 per 3x kuasa 6. Right? So ini final answer kamu. So apa yang saya buat dekat sini, saya hanya naikkan dekat atas. Selalunya kalau kamu nak mengelakkan kamu confuse, selalunya bila ada melibatkan fraction ni, apa yang kita buat untuk fahamkan, so 2 per 3 x kuasa 5, kita akan tarikkan 2 per 3 ke tepi, so jadi 2 per 3. Right? So darab dengan 1 per x kuasa 5. Sama kan? Saya cuma tarikkan x kuasa 5 ke tepi, tapi masih ada 1 per. Okay, saya darabkan balik, saya akan dapat yang atas balik. So apa yang kamu naik? Yang ni saja kamu naik. So jadi y sama dengan 2 per 3 x kuasa negatif 5. Kan? Kemudian baru kita akan differentiate macam biasa lah. So akan dapat dy per dx akan sama dengan negatif 5 tenang ke depan, negatif 5 darab sini, negatif 10 per 3 x kuasa negatif 6. Kamu turunkan balik, so akan jadi negatif 10 per 3 x kuasa 6. Kamu akan dapat jawapan yang sama. Ini untuk soalan ni kita akan untuk langkah kerja ni sebaiknya untuk kita elakkan careless mistake supaya kita tak bawa bersama 3 naik ke atas. Sebab saya jumpa banyak student terutama yang mana baru belajar berkenaan dengan topik differentiation ataupun integration pun ada juga, dia naikkan sekali 3. So careless mistake yang sangat berbahaya. Okay, so seterusnya tadi G kita dah selesai. Okay, so kita pergi kepada part H. Alright, soalan H kalau kamu perhatikan betul-betul apa yang dia nak. So kita ada bermain dengan fraction, kita ada bermain dengan square root. So H kita ada
Y sama dengan 3 punca kuasa X kuasa 2. Right? Nak dapatkan dy per dx, punca kuasa ni kacau. Kacau. So, apa yang kamu buat, kita akan jadikan dia bentuk kita punya kuasa 1/2. So, jadi y sama dengan 3x kuasa 2. Ya, soalan ni sebenarnya saya ulah daripada soalan yang asal, saya buat sendiri ya. Tak pernah masalah. So, kita boleh dalam kurungan punca kuasa 2, so akan jadi kuasa 1/2. Ini dalam bentuk indices and logarithm dalam chapter 5 kamu belajar. Punca kuasa 2 kita jadi kuasa 1/2. Ya, ini sebenarnya kamu boleh potong. So, y sama dengan 3x sahaja. So, kita nak dapatkan dy per dx. So, kita hanya terdapat 3 sahaja. So, ini final answer kita. Alright. So, untuk h ini, so untuk I, okay, untuk I ni hanya kita nak tunjukkan bahawa bila kita ada satu-satu terms, yang mana kita ada 3 terms dekat sini, tolak 1 per x. Kalau kamu perhatikan betul-betul, soalan daripada awal sampai tadi, semua ada single term je. Single term, single term, single term, single term. So, untuk my part H, I, saya buat satu soalan yang mana melibatkan, ya, kita ada satu term, second term and third term. Right? Baik, kita nak differentiate macam biasa. Kita akan differentiate 1/1 dengan syarat tambah dengan tolak sebagainya. Kalau ada 10 pun kita akan buat 1/1 untuk kita bezakan. Baik. So, apa yang kita akan buat? Okay, apa yang kita akan buat? Untuk saya nak differentiate, saya boleh differentiate dah ni. Yang ni saya boleh differentiate ataupun bezakan. Tetapi kita ada per x ni. Macam biasa kita akan naikkan dekat atas tadi. Belum differentiate, jangan differentiate semua lagi. Jangan kamu mix step. Bahaya. Right? So, saya akan naikkan atas, akan jadi kuasa x, kuasa negatif 1. Ya, baru saya akan differentiate. Equation dah dapat cantik. So, 3 darab dengan 4, 12x kuasa 2. Hanya tambah 4 sahaja. X yang akan hilang. So, negatif 1 tenang ke depan akan jadi positif 1. So, positif 1. X kuasa negatif 2. Saya tolakkan dengan 1. Right? Ya, saya turunkan balik untuk cantikkan equation. 12x kuasa 2 tambah dengan 4 tambah 1 per x kuasa 2. So, ini final answer kamu. Right? 1/1. Okay. Untuk I, kita ada equation yang cantik ni. Right? So, untuk I saya settle. So, untuk J pula. Okay, untuk J apa yang berlaku? Minta maaf ya. Okay, untuk J apa yang berlaku? So, soalan dia bagi y sama dengan 4x kuasa 2 tolak 3. Right? Kuasakan dengan 2. Right? Kita sebenarnya ada satu kaedah yang mana kita boleh gunakan kita punya kaedah pantas untuk kita differentiate ni. Okay. Selain daripada kamu boleh kembangkan, sebab ini kuasa 2, kamu boleh kembangkan. Ya, kamu ada lagi satu method yang mana kamu terus boleh differentiate. Okay, saya akan tunjukkan kaedah pengembangan dahulu. Right? Kalau kita kembangkan, apa yang kita akan dapat adalah y sama dengan, ya, kita akan dapat 3 terms. 4x kuasa 2, kuasa lagi dengan 2, so kamu akan dapat 16x kuasa 4. Ya, so di belakang kamu akan dapat positif 9. So, yang di tengah kamu akan negatif 6, negatif 6, negatif 24x kuasa 2. Right? Belum saya differentiate lagi. So, now saya akan differentiate dy per dx sama dengan 64x kuasa 3 tolak 48x kuasa 1 tambah dengan 9, differentiate akan hilang. Right? Ini kaedah yang pertama yang mana kamu kembangkan. Baik, kaedah yang kedua, ini cantik ni. Right? Method yang kedua, kamu kena mahir juga method yang kedua ni. Alright? So, katakanlah saya ada y sama dengan 4x kuasa 2 tolak dengan 3 kuasa dengan 2. Apa yang kita perlu buat untuk yang kaedah yang kedua? Kita akan anggap ini sebagai satu terms lah. Saya anggap macam seakan-akan dia sebagai x. So, saya akan terus boleh differentiate. Kita akan tenangkan 2 ini ke depan. So, jadi 2 dalam kurungan 4x kuasa 2 tolak 3. Maintain lagi. Kuasa 2 ni ditolak dengan 1 hanya kuasa 1 saja. Jangan lupa, di belakang kamu perlu differentiate. Bezakan pula di dalam kurungan ni pula. So, bila kamu bezakan, kamu akan dapat 8x sahaja. So, ini akan jadi 8x. Tolak 3 akan hilang. Ya, kamu boleh combine. Kamu akan dapat 16x dalam kurungan 4x kuasa 2 tolak 3. Ya, equation sebenarnya equation yang sama kalau saya kembangkan. So, kamu akan dapat 64x kuasa 3 tolak 48x. Ya, kamu akan dapat equation yang sama. Ini method yang kedua. Method ni saya kata kamu kena mahir. Sebab apa? Sebab, ya, kalau ini okey lah. Sebab apa? Kuasa kita adalah kuasa yang 2. Kalau kuasa saya, kuasa yang lebih daripada 2, contohnya kuasa yang 3, kuasa yang 4, kuasa yang 5 dan sebagainya. So, dia akan kacau dekat situ. Right? So, dia akan kacau dekat situ. Right? So, kamu nak kembang boleh, tetapi melibatkan pengembangan yang melibatkan fraction yang panjang. Kita punya pengembangan ataupun expand kita punya equation yang panjang. Baik, kita pergi pada bahagian K. Alright. Untuk K, kalau kamu tengok dekat sini, ini memang tak lari lah. Kamu kena gunakan kaedah method yang kedua tadi.
Okay, tengok bagaimana saya selesaikan. So, untuk K, so saya ada Y sama dengan 5 per dengan 3 tambah X kuasa 3 kuasa dengan 2. Right? So, kita nak differentiate. Macam saya katakan, X tidak boleh berada di bawah. Okay, so ini kacau ni. Tetapi keseluruhan ini dikuasakan dengan 2. Apa yang kita perlu buat? Kita akan naikkan keseluruhan naik ke atas. Saya belum differentiate, so masih Y lagi. So, 5 still maintain 5 dalam kurungan 3 tambah X kuasa 3 dan tutup kurungan kuasa negatif 2. Sebab keseluruhan ni saya dah naikkan ke atas menjadi kuasa negatif 2. Baik. Ya, saya akan differentiate. Saya gunakan kaedah metod kedua tadi. So, dy per dx akan sama dengan negatif 2 darab dengan 5. So, negatif 10. Maintainkan 3 tambah X kuasa 3 dahulu. Negatif 2 ditolak dengan 1 akan jadi negatif 3. Kemudian jangan lupa kita akan differentiatekan di dalam kurungan. So 3 akan hilang. So akan jadi 3x kuasa 2. 3x kuasa 2. Ya, ini dengan ini kamu boleh darab masuk. So akan jadi negatif 30. Ya, x kuasa 2. Ini kita akan turunkan balik. So jadi per dengan 3 tambah x kuasa 3. Kuasakan lagi dengan 3. So ini final answer kamu untuk kamu punya kaedah yang gunakan power rules sebenarnya. Alright? So kaedah power rules. Baik, kita dah selesai dah untuk bahagian kita punya kita punya untuk bahagian pertama, iaitu bahagian bagaimana kita nak mencari kita punya asas untuk differentiate. Baik. Untuk soalan yang bahagian kedua, kita akan bincangkan yang mana berkenaan dengan product rules dan question rule. Product rules dan juga question rule. Ada student saya yang di dalam Twitter dia bertanya berkenaan soalan question rule. Kita dah sebarkan berkenaan solution, dan insyaAllah hari ini kita akan bincangkan berkenaan dengan kita punya product rules dan juga question rules sekaligus. Kita sekali harung saja, kita akan selesaikan dan kita bincang bersama. Baik, dalam kita punya differentiate, dengan baik-baik, bila kita nak differentiatekan dua kurungan, ini biasanya kita akan pakai product rules. Kita ada fraction, ini kita panggil sebagai quotient rule. Ini kita punya product rules juga. Kita boleh gunakan kaedah product rules, ini juga kita boleh gunakan quotient rule. Untuk soalan yang untuk A dengan B, sebenarnya kita tak perlu gunakan quotient rule ataupun product rule. Sebab apa? Sebab kaedah ini kaedah yang kita akan tunjukkan nanti, kita akan buktikan. Yang mana sebenarnya daripada A ni bila kamu differentiate, kamu boleh kembangkan dahulu sebelum kamu differentiate. So tak perlu gunakan product rules. Saya akan tunjukkan. Dia tunjukkan hanya differentiate respect to X. Dia tak ada Y kan? Saya tunjukkan dulu. So X kuasa 2. Tambah 3 tutup kurungan X tolak 1. Saya boleh kembangkan dahulu. So kita akan dapat X kuasa 3 tolak X kuasa 2 tambah 3X tolak 3. Nak differentiate terhadap X, tak ada Y kan? Kamu boleh lihat Y lah sebenarnya. Kamu dapat dy dx, ataupun saya tunjukkan d per dx sahaja. Sama dengan differentiate macam biasa, kita akan dapat 3X kuasa 2. Right? So tolak dengan 2X tambah dengan 3. So ini final answer kamu. Ini kita menggunakan kaedah normal, yang mana kita boleh expand. Tetapi yang ni kalau kamu nak expand boleh juga kalau soalan membentuk macam ni, tetapi melibatkan explanation yang panjang dan menyusahkan kamu. Soalan ini sebab kita tak perlu gunakan product rules lah. Jangan risau product rules, risau formula, kita akan bagi nanti. Baik, saya akan buktikan dalam product rules. Dalam product rules kita ada satu formula. Apa itu formula kita? So formula kita dia beritahu bahawa dy per dx adalah sama dengan u dv per dx tambah dengan v du per dx. So ini formula untuk product rules. So yang mana u inilah kita akan anggap sebagai equation yang pertama, yang ni adalah kita anggap sebagai v. Alright, so saya akan tunjukkan. So x kuasa 2 tambah 3 kita anggap sebagai u. Ini kita anggap sebagai u. Ini kita anggap sebagai v. So kita akan cari dahulu kita punya du per dx. So kamu differentiate macam biasa, kamu akan dapat 2x. Kamu differentiate yang untuk v pula. So v kita ada di belakang, so x tolak dengan 1. So differentiate dv per dx, kamu akan dapat hanya 1 saja tinggal dekat sini. Negatif 1 memang hilang lah. So 1 saja untuk x, 4x. Baik, sebenarnya kita akan apply formula kita. Just masukkan dy per dx sama dengan u kita adalah u asal sebelum kamu differentiate. So x kuasa 2 tambah 3 dv per dx seolah-olah macam darab silang. So ini adalah 1 tambah dengan v asal kamu sebelum differentiate tolak 1 darab dengan kita punya du per dx. So 2x. Kamu cuba kembangkan. So x kuasa 2 tambah 3 tambah dengan 2x kuasa 2 tolak dengan 2x. X kuasa 2 tambah dengan 2x kuasa 2, 3x kuasa 2 tolak 2x tambah 3. Kamu akan dapat jawapan yang sama juga dengan kamu menggunakan product rules.
Okay, kamu akan dapat jawapan yang sama untuk dy per dx. Okay, baik. Ini saya anggap sebagai ini adalah y lah. Saya anggap sebagai y, that's why saya dy dx. Baik, so ini adalah kita punya product rules. Okay, yang mana kamu boleh menggunakan kita punya kaedah normal ataupun dengan syarat lah ini kuasa satu, ini kuasa satu, kamu kembangkan. Biasanya kalau kuasa satu kamu terus kembangkan tanpa menggunakan product rules, melainkan dalam soalan suruh kamu gunakan product rules. Baik, kita pergi pada soalan yang kedua. Okay, soalan yang kedua dia kata B, dia minta kamu dapatkan 3x kuasa 3 tambah dengan x bahagi dengan x kuasa 2. Ya, soalan ni sebenarnya kamu boleh gunakan kita punya quotient rule, tetapi kamu ada juga kaedah sebab untuk fraction ni kita boleh pisahkan, kita boleh asingkan dulu, kita asingkan dahulu, lebih baik sebenarnya. So saya pisahkan, so kena 3x kuasa 3 bahagi dengan x kuasa 2. Right? So tambah dengan x bahagi dengan x kuasa 2. Ya, saya akan pisahkan. Right? Saya akan pisahkan. Okay, so kita akan dapat kita boleh simplify indices x kuasa 3 tolak dengan bahagi dengan x kuasa 2, tolak, kemudian hanya tinggal 3x saja. Akan jadi 1 per x ataupun x kuasa negatif 1. Ya, kita make simplify. Saya simplify. Now baru saya akan differentiate. So d per dx. Right? So hanya tinggal 3 tolak dengan 1. Saya tenangkan ke depan. Positif dengan negatif tolak 1. X kuasa negatif 2. Turunkan cantik-cantik. 3 tolak dengan 1 per x kuasa 2. So ini final answer kamu. Baik. Kita akan tunjukkan juga kalau kita nak gunakan kita punya product rules, quotient rule. Okay. Dalam list of formula, dia akan bagi satu list of formula untuk kita punya quotient rule. Apa itu quotient rule? Quotient rule dia bagi dy per dx adalah sama dengan kita bermula dengan v dahulu, du per dx tolak dengan u dv per dx bahagi wajib v dikuasakan dengan 2. Ini selalunya careless mistake, student terlupa nak letakkan kuasa 2. So pastikan v kamu kuasa 2. Asas dia sama. Kita akan anggap ini sebagai u, di bawah kita akan anggap sebagai v. Denominator kita anggap sebagai v, yang numerator kita anggap sebagai u. Ya. Dah kita letkan u sama dengan 3x kuasa 3 tambah dengan x. Ya. Du per dx kamu akan dapat sama dengan 3 darab dengan 3. Kita tenang ke depan. So 9x kuasa 2 tambah dengan 1. Okay, kita pergi pada v. So v sama dengan, ini formula kita. Ini formula kita. Okay. So v sama dengan yang di bahagian bawah iaitu x kuasa 2 sahaja. So kita nakkan dv per dx sama dengan 2x. Kita apply masuk dalam formula. So kamu akan dapat dy per dx sama dengan v adalah v yang asal sebelum differentiate. So x kuasa 2 darab dengan kita punya du per dx yang kamu dah differentiate u. So iaitu 9x kuasa 2 tambah dengan 1. Tolak dengan u kita adalah 3x kuasa 3 tambah dengan x. dv per dx kita adalah 2x. Bahagi dengan kita punya v kuasa 2 iaitu kita punya x kuasa 2 kuasa lagi dengan 2. Okey. So kembangkan, kamu akan dapat 9x kuasa 4 tambah x kuasa 2. Tolak dengan 6x kuasa 4 tolak lagi dengan 2x kuasa 2 bahagi x kuasa 4. Simplify 9x kuasa 4 tolak dengan 6x kuasa 4. So kamu dapat 3x kuasa 4. X kuasa 2 tolak dengan 2x kuasa 2. Kamu dapat negatif x kuasa 2 bahagi dengan x kuasa 4. Kamu boleh simplify. So pisahkan fraction kamu. Kamu akan dapat 3 tolak dengan 1 per x kuasa 2. Ya, kamu akan dapat jawapan yang sama juga menggunakan quotient rule dan kaedah normal. Cuma kaedah soalan ini kita tak gunakan quotient rule sebenarnya, lebih baik sebab melainkan soalan suruh gunakan quotient rule lah. Kita tak gunakan quotient rule sebab apa? Sebab soalan ini kamu boleh pisahkan fraction kamu. Kalau di bawah ini contohnya kamu ada 1 tambah x kuasa 2, tak boleh pecahkan. Itu wajib kamu gunakan quotient rule, tidak ada alasan. Baik. Kita teruskan lagi. Ya, kamu boleh tengok dengan kita punya soalan ini. So C, saya ada soalan 1 tambah 4x kuasa 3. Kemudian kita ada 2x tolak 3. Ya, dikuasakan dengan 2. So ini tidak ada alasan lain lah. Kamu mesti wajib menggunakan kita punya product rules. Okay. D kita ada, kita punya 2x kuasa 2 tolak dengan 4 bahagi dengan x tambah 3. Wajib kamu kena gunakan quotient rule. Sebab apa? Quotient rule yang tadi. Okay, ini quotient rule. Sebab apa kamu perlu gunakan quotient rule? Sebab
Ya, bagaimana kamu nak pecahkan kita punya fraction ni? Memang tak boleh. Untuk level SPM kita katakan kamu tak boleh gunakan, kita tak boleh pecahkan lagi fraction kita. Tetapi sebenarnya kalau level-level yang berikutnya kamu belajar dalam STPM, kamu belajar dalam matrikulasi, kamu belajar dalam diploma dan sebagainya, kamu akan belajar satu partial fraction. Kamu boleh pecahkan kita punya X tambah 3. Saya tak perlu terangkan dekat sini lah sebab bukan level kamu dalam SPM ya. Baik, ya, kita akan tunjukkan juga dengan dua soalan. So ini kita nak gunakan quotient rule. Bagaimana kita nak gunakan product rules? So soalan yang dia bagi adalah, okay, so 1 tambah 4x kuasa 3, 2x tolak 3 kuasa 2. Dia nak differentiate. Okay, baik, kita nak differentiate. Ini soalan dia bagi, ya, dia bagi. Bila kita nak differentiate, kita harus faham bahawa ini kita anggap sebagai u, ini kita anggap sebagai v. Okay, kita anggap sebagai u dan kita anggap sebagai v. Baik, kalau u sama dengan 1 tambah 4x kuasa 3, bagaimana kita nak differentiate? Ini asas kita, kita differentiate u terhadap x. Kalau u terhadap x, kita akan dapat du per dx. Kalau u terhadap z, du per dz. Okay, baik, du per dx adalah sama dengan, ya, ini kaedah pantas, tak perlu kembangkan dahulu. Kamu terus gunakan kaedah power rules yang pantas. So tenangkan 3 ke depan, kita kekalkan kurungan kita. Kuasa tolak dengan 1. Darab, jangan lupa differentiate dalam kurungan. Kamu darab, kamu hanya darab dengan 4 sahaja. Betul? Right? So ini kamu boleh simplify. 3 dengan 4 kamu boleh darab. So 12. 1 tambah 4x kuasa dengan 2. Biar kat situ dulu. Untuk v, kita ada v sama dengan 2x tolak 3 kuasa dengan 2. Right? So kemudian kita akan differentiatekan untuk dapatkan dv per dx adalah sama dengan 2 kita tenang ke depan, 2x tolak 3 kita maintain. So 2 tolak 1 kuasa tinggal 1 sahaja. Right? Differentiate di dalam kurungan kamu dapat 2. So kamu darab 2 dengan 2 kamu dapat 4. 2x tolak 3. Biarkan tak perlu kembang. Sebab apa? Ada kegunaan di masa nanti bila kamu gantikan dalam kita punya product rules. Baik, dalam product rules tadi saya dah tunjukkan formula. So kita ada dy per dx, u dv per dx tambah v du per dx. Dalam exam SPM jangan risau, list of formula dia akan bagi product rules. Cuma bagaimana kamu nak selesaikan, kamu kena tahulah bagaimana kita nak gunakan formula tersebut, ya. Alright, baik. So kita akan masuk dalam formula kita. Saya salin dulu formula kita, dy per dx, right, sama dengan u dv per dx tambah v du per dx. Right, so saya masukkan formula kita dulu. So u kita adalah 1 tambah 4x kuasa dengan 3. So dv per dx kita adalah 4 2x tolak 3. Alright, tambah dengan v kita adalah v asal iaitu 2x tolak 3. Right, kuasa dengan 2. Alright, so kita akan darab dengan du per dx iaitu 12 1 tambah 4x kuasa dengan 2. Ya, cantik, tinggal sampai satu dulu. So kemudian kita akan gunakan kaedah factorization. Sebab tu kita tinggalkan, kita tak kembangkan. Sebab kita nak tarik apa information yang kita ada bracket yang sama. Sebab kita ada tambah kiri dan kita ada tambah yang belah kanan. Kita akan tarik apa yang benar yang sama. Baik, tengok kita akan tengok pada kita punya coefficient dulu ataupun constant kita dulu. So 4 kita ada 12. So kita boleh tarik 4 keluar. So yang ni akan hilang lah. Ini hanya tinggal 3 saja nanti. So apa lagi kita boleh tarik? So kita ada first bracket kuasa 1, first second bracket 2x tolak 3 kuasa dengan 2. Kita akan ambil lowest kita punya power. So 2x tolak 3 sahaja keluar. Kemudian 1 tambah 4x, kita ada 1 tambah 4x, 1 kuasa 2, 1 kuasa 3. Kita akan ambil kuasa 2 iaitu kuasa yang paling rendah. 1 tambah 4x kuasa dengan 2. Dah cukup. So saya akan buka kurungan besar. So 4 kita dah tarik, hilang. So 1 tambah 4x kuasa 3, kita dah tarik kuasa 1 sahaja, kuasa 2. So yang tinggal 1 tambah 4x kuasa 1. So 2x tolak 3 kita dah tarik dah. So dah hilang dah. Right? So itu sahaja. So kita tinggal tambah. Ini sebelah left hand side kita dah selesai dah. So tinggal yang ini saja. Sebelah kanan kita 2x tolak 3 kuasa dengan 2. So 2x tolak 3, sorry. Kita tadi tarik 4 daripada 12. So yang tinggal 3 dahulu. 2x tolak 3 ni tinggal 1. Sebab apa? Sebab kita dah tarik power of 1. Bracket ni kita dah tarik power of 1 ke depan. Ya. Yang belakang hilang lah. Sebab apa? Kita dah tarik dah power of 2 keluar. So ini sahaja. So depan kita maintain 2x tolak 3. Tutup kurungan 1 tambah 4x kuasa dengan 2. Tutup kurungan, buka kurungan. Ya, 1 tambah dengan 4x. Kembangkan yang belakang. So tambah dengan 6x tolak dengan 9. Right? So tutup kurungan. Ya, kamu boleh simplify. So 4 2x tolak 3. 1 tambah 4x kuasa 2.
Ya, kamu simplify, so kamu dapat 1 tolak dengan 9 negatif 8, 4 tambah dengan 6 sama dengan 10, X tolak 8. So ini adalah final answer. Kalau nak lagi cantik, kita akan susunkan power yang rendah ni di depan dan yang power yang lebih tinggi ni kita akan tenang ke belakang. So jadi 4 dalam kurungan 2X tolak 3, 10X tolak 8, 1 tambah 4X kuasa dengan 2. Ini final answer. So kita dapat sambungan. Ya, ini adalah kita punya product rules. Product rules saya tunjukkan. Ya, memang agak complicated sedikit lah. Sebab apa? Kita melibatkan kita punya kuasa yang tinggi dekat sini dan kita boleh melibatkan. Inilah favorite question lah. Kalau aku belajar kat universiti nanti, lagi complicated daripada equation ni. Tapi insyaAllah dalam SPM, yang saya tengok untuk yang product rules ni, dia tak bagilah terlalu heavy soalan macam ni. Tapi mana tahu, sebab sekarang ni adalah zaman kebat. Mana tahu kalau dia nak tanya dengan kamu, so ya, kamu be prepare sajalah. Ya. Okay, so untuk bahagian D, kita akan gunakan quotient rule lagi. Sebab saya ada D, dia ada 2X kuasa 2 tolak 4 bahagi dengan X tambah 3. Right? Ya. Yang ni memang saya katakan tadi bahawa level kamu belum belajar lagi bagaimana kita nak gunakan partial fraction untuk kita pisahkan kita punya fraction. So apa yang kita boleh buat? So dalam kes ni kita boleh gunakan kita punya quotient rule, quotient rule, right? So dalam quotient rule, so kita anggap ini sebagai U, denominator kita anggap sebagai V. Ya, saya akan keluarkan U dahulu. U sama dengan 2X kuasa 2 tolak dengan 4. Okay, differentiatekan U terhadap X, so du per dx sama dengan 4X sahaja. Okay, so kita dapatkan V sama dengan X tambah 3. Differentiate, kamu dapat dV per dx hanya sama dengan 1. Kita akan masuk dalam formula. So saya keluarkan dulu formula. So dy per dx adalah sama dengan V du per dx tolak U dV per dx bahagi V kuasa 2. Ya, kita akan masuk dalam formula. So kita ada V asal, belum differentiate, X tambah 3. Right? So kemudian kita darabkan dengan 4X. Tolak dengan U. U kita adalah 2X kuasa 2 tolak 4. So dV per dx adalah 1. So bahagi dengan V kuasa 2 iaitu X tambah 3 dikuasakan dengan 2. Biasanya bila kau gunakan quotient rule, yang di kuasa 2 ni tak perlu kembang. Biar sampai situ saja dulu. Ya, kita selesaikan. Ini kamu boleh kembangkan. Ya, saya sembang kat atas. Okay, so kembangkan, kamu akan dapat 4X kuasa 2 tambah 12X tolak dengan 2X kuasa 2 tambah dengan 4. Okay, saya kembangkan. Right? So bahagi, jangan lupa kita ada X tambah 3 kuasa 2. Careless mistake, selalu student tertinggal bahagian V kuasa 2. Baik, 4X kuasa 2 tolak dengan 2X kuasa 2, kemudian 2X kuasa 2, 12X tambah 12X, ya, tambah dengan 4 bahagi dengan X tambah 3 kuasa 2. So ini final answer kamu untuk kamu punya question. Kamu nak kembangkan, kamu nak factorize 2 lagi pun boleh. So kita boleh factorizekan 2. So kita X kuasa 2 tambah 6X tambah dengan 2. So ini final answer, X tambah 3 kuasa 2. So ini final answer kamu. Right? Baik, so kita dah selesai untuk kita punya asas-asas. Alright? So termasuk dengan product rules dengan quotient rule. Kita akan bincangkan sebentar nanti. Baik, kita tengok bagi soalan asas kepada kita punya differentiation. Soalan SBP 2007 paper 1 question number 20. Given that fx is to 3x plus 4 divided by 3 minus x square, find f single prime 2. Maksudnya 2 ini adalah sebagai objek ataupun x, yang mana kita akan gantikan bukan di dalam equation fx, tetapi ke dalam equation f single prime x, iaitu kita punya differentiation. Selepas kita differentiate, baru kita akan masukkan x sama dengan 2 nanti. Baik, soalan ini membawa kepada 3 markah. Baik, so saya akan mulakan dengan fx adalah sama dengan 3x tambah 4 bahagi 3 tolak x kuasa 2. Baik, dalam kes ini macam kita katakan tadi, right, kita bincangkan dalam kita punya video part yang pertama, fraction ini adalah fraction yang mana kita anggap di dalam level SPM bahawa fraction ini tidak boleh dipisahkan. Okay, kita anggap bahawa fraction ini tidak boleh dipisahkan. Jadi apa yang kita akan buat, kita akan letkan kita punya numerator sebagai U, letkan kita punya denominator sebagai V kita. Right, so ini adalah asas kita. Right, kemudian apa yang akan berlaku, kita akan differentiatekan U, yang mana U adalah 3x tambah 4. So untuk du per dx adalah sama dengan 3 sahaja. Okay, untuk part V, V adalah sama dengan 3 tolak x kuasa 2. So dv per dx adalah sama dengan negatif 2x kuasa 1 sahaja. So 3 hilang, so yang hanya ada negatif 2x kuasa 1 sahaja.
kita akan apply untuk kita punya formula. So kita ada dy per dx. Saya salin dulu formula. Ya, jangan risau, dalam list of formula dia akan diberi dalam kita punya list of formula. So ya, v du dx u dv per dx bahagi v kuasa 2. Baik, saya akan gantikan. So v kita adalah v yang belum differentiate lagi. So du per dx kita adalah 3 sahaja, tolak u kita adalah 3x tambah 4, perlu didarabkan dengan dv per dx iaitu negatif 2x. Okey, v kita adalah 3 tolak x kuasa 2, keseluruhan dikosongkan 2. Ya, kembangkan yang di atas, kita akan dapat 9 tolak 3x kuasa 2. Right. So ini akan jadi positif 2x lah. So akan jadi positif 6x kuasa 2. Ya, positif 8x. Okay. So bahagikan dengan 3 tolak x kuasa 2 kuasa 2. Ya, kita make simplify. So kita akan dapat so 3x kuasa 2. Alright, 3x kuasa 2 tambah 8x tambah dengan 9 bahagi dengan 3 tolak x kuasa 2. Keseluruhan di kuasa 2. Baik. Jadi kalau kita nak inilah kita f single prime x. Ya. Kalau kita nak f single prime 2, so kita gantikan 2 dalam equation kita. So 3 darab dengan 2 kuasa dengan 2 tambah 8 darab dengan 2 tambah 9. Okey. So dibahagikan dengan 3 tolak dengan 2 kuasa 2 keseluruhan dikuasakan dengan 2. Right. So kita akan dapat f single prime 2. Ya, kamu boleh selesaikan guna kalkulator terus sebenarnya. So saya kirakan satu-satu. So 2 kuasa 2 sama dengan 4. 4 12 tambah 16 tambah 9 bahagi dengan 3 tolak dengan 4 negatif 1. Alright. Negatif 1 kuasa 2 adalah pol dengan 1 juga. So keseluruhan kita dapat 12 tambah 9 21 27 37. So ini final answer kamu. Image yang mana bila mana objek dia adalah digantikan dengan sama dengan 2. Alright. SBP 2007. Ya, kita tengok SBP 2010 paper 1 juga, question nombor 18. Find f double prime x for the equation this equation. Okey, sudah membawa 2 markah sahaja paper 1. So saya salin dulu, kita ambil fx x kuasa 2 tambah 3 dikuasakan dengan 3. Baik. F double prime maksudnya kita akan differentiatekan sebanyak 2 kali, ya. Kita cari dulu f single prime x. Ya. Nak kembang boleh, tetapi dalam kes ni tak perlu kembangkan sebab kita akan gunakan konsep power rule. Kita gunakan power rule. So kita hanya tenangkan 3 ke depan dahulu. Urungan kita maintain. Okey, kuasa tinggal kuasa 2 sebab kita tolak dengan 1. Tetapi jangan kita lupa bahawa kita perlu untuk differentiate di dalam kurungan. So kita differentiate dalam kurungan, x kuasa 2 differentiate akan dapat 2x tambah 3 akan hilang. So yang tinggal hanya 6x. Okey, x kuasa 2 tambah 3 kuasa dengan 2. So ini adalah f single prime x. Nak dapat f double prime x, kamu kena selesaikan sekali lagi untuk kita punya second derivative. Okay, second derivative. Ya, dalam kes ni kamu ada pilihan, sama ada kamu nak kembangkan kuasa 2 ini, and then baru kamu darabkan kuasa dengan f6x, and then baru kamu akan differentiate, ataupun kamu juga boleh gunakan kita punya product rules. Okay, itu terpulang pada kamu. So kalau saya rasa better kita kembangkan. Right. So sebab dia kuasa 2 saja, so saya hanya kembangkan. So 6x, kembangkan kamu dapat x kuasa 4, 2 darab 3 6, so tambah 6x kuasa 2 tambah dengan 9. Ya, kamu kembangkan lagi, kamu dapat 6x kuasa 5 tambah dengan 36x kuasa 3 tambah 54x. Alright, ini adalah f single prime x. Saya belum differentiate lagi, ya. Saya masih kekalkan, saya hanya kembangkan kita punya equation asal saja dulu. Now baru saya akan dapat f double prime x. Yang mana f double prime x, ya saya differentiate, saya akan dapat 30x kuasa 4. 3 darab dengan 36, ya kamu akan dapat 108x kuasa 2 tambah 54. Ini adalah final answer kamu untuk SBP 2010 paper 1 question nombor 18, ya. Saya gunakan f double prime, iaitu kalau kamu tengok dekat sini saya akan differentiatekan 2 kali. So berhati-hati. So jangan terlalu taksub dengan differentiation, terlalu excited dengan differentiation. So nampak je f prime, so kamu ingat kamu dah differentiate, dia kamu dah selesai. No. So kamu belum selesai lagi sebab dia bukan nak f single prime, dia nak kamu differentiatekan kali kedua, ya. Okay, next part adalah MRSM 2010.
Ya, Emerson 2010 is given that f single prime x adalah sama dengan ni, f double prime x adalah sama dengan ni. So where h and k are constants, find the value of h and k. Ya, dalam case ni, right? So kalau kamu tengok sebenarnya dia tak bagi fx, dia dah bagi single prime and then dia bagi double prime. Ya, apa idea yang kita ada dekat sini? So idea dia adalah kita akan differentiatekan sekali lagi yang telah differentiate. Kita akan dapatkan second derivative. Selepas kita dapat, kita akan comparekan dengan kita punya f double prime yang diberi dalam soalan. And then kita akan tahu apakah h dengan k. Right? Itu idea dia. Baik, so apa yang saya akan buat? Saya akan letkan ini sebagai u, ini letkan sebagai v. Ya, saya akan kata u adalah sama dengan 4x kuasa 2. So du per dx, kadang-kadang kita gunakan u prime saja, ya, adalah sama dengan 8x. V adalah sama dengan 1 tolak 3x. So dv per dx adalah sama dengan negatif 3. Kita akan apply dalam formula dy per dx ataupun fx lah. So saya salin dulu formula. So ini adalah quotient rule. So v du per dx tolak u dv per dx bahagi v kuasa 2. Ya, saya akan masukkan. Ini adalah f single prime x, ya. Sorry, double prime lah, sebab kita differentiatekan kali kedua kan. Right. So v kita asal adalah 1 tolak 3x. Du per dx kita adalah 8x. Tolak dengan kita punya u asal kita adalah 4x kuasa 2. Didarabkan dengan kita punya dv per dx iaitu negatif 3. Bahagi dengan v kuasa 2 iaitu 1 tolak 3x keseluruhan kuasa 2. So tak perlu kembangkan di bawah. So yang atas saja. So f double prime x. Ya, kembangkan di atas, kamu akan dapat 8x tolak dengan 24x tambah dengan 12x kuasa 2 bahagi 1 tolak 3x kuasa 2. Ya, make simple, ya, simplify equation kita akan dapat 12x kuasa 2 tolak dengan, ya, 16x bahagi dengan 1 tolak 3x dikuasakan dengan 2. Ya, kita akan comparekan dengan f, ya, f double prime. So kamu nampak dekat sini. So ya, hx kuasa 2, ini hx kuasa 2. So saya boleh concludekan dah. So hx kita akan compare sebab bawah dah cantik, dah sama. So h kita untuk part kita punya coefficient bagi x kuasa 2 adalah 12. So h adalah sama dengan 12. Coefficient untuk kita punya x sahaja iaitu k, iaitu sama dengan negatif 16. So saya katakan k sama dengan negatif 16. So ini adalah final answer. Right, saya tak ada jawapan. So saya semak. Ya, ini asas dia. So kamu cuba semak balik. So ada kalanya kadang-kadang bila saya masuk part calculation ni mungkin ada kesalahan sedikit lah, sebab saya tak menggunakan calculator. Saya hanya menggunakan kita perkiraan secara manual saja. Tapi asas dia sama, jangan risau, sama kamu semak balik semula. Baik, seterusnya kita pergi persoalan SPM, ya. Ya, dua soalan yang terakhir kita pergi soalan SPM. Alright. So untuk soalan SPM 2005, paper 1, soalan nombor 19, given that hx adalah sama dengan 1 ni, evaluate h double prime 1. Jadi maksudnya apa? So dia nak kamu differentiate 2 kali, kemudian kamu akan gantikan x sama dengan 1. Ini hx biasa. So apa kita akan buat? Ini adalah kita punya equation asal untuk hx. Kita akan naikkan ke atas lalu. So hx adalah sama dengan 3x tolak 5 kuasakan dengan negatif 2. Ya, kita akan differentiate h single prime x adalah sama dengan, ya, negatif 2 kita tenang ke depan. So negatif 2, 3x tolak dengan 5, negatif 2 tolak dengan 1 iaitu negatif 3. Jangan lupa kita perlu differentiate di dalam kurungan, sebab ini kita gunakan power rules. Ya, kita differentiate, kita dapat 3, 5 akan hilang lah, ya. So saya pindahkan ke depan. So kita dapat negatif 6, 3x tolak 5 kuasa dengan negatif 3. So ini h single prime x. Nak h double prime x, so saya akan dapatkan sekali lagi, untuk kita differentiate sekali lagi. So akan dapat negatif 6, negatif 3 tenang ke depan, negatif 3 darab dengan negatif 6, kamu akan dapat positif 18. 3x tolak 5, negatif 3 tolak dengan 1, negatif 4. Jangan lupa kita differentiate dalam kurungan sekali lagi, kamu akan dapat 3. So final answer untuk h double prime x adalah sama dengan 18 darab dengan 3, 54 bahagi, saya turunkan siap-siap. So 3x tolak 5 dikuasakan dengan 4. Right? Ya, soalan nak hanya h double prime x 1. Right? 54 bahagi 1, 3 darab 1. Ya, kamu nak tunjuk pun boleh. So tolak dengan 5 dikuasakan dengan 4. Right? So selesaikan, kamu dapat 54 bahagi dengan 3 tolak dengan 5 sama dengan negatif 2. So negatif 2 kalau kamu dikuasakan dengan kamu kuasakan dengan 4, kamu akan dapat positif 16. Kamu akan dapat positif 16. Ya, kamu simplify. So 54 kamu bahagikan dengan 16, kamu boleh simplify kat sini, sini bahagi dengan 2.
Sini bagi dengan 2 sama dengan 27 bahagi dengan 8. Ya, boleh simplify lagi tak? Okey, tak ada. So ini adalah final answer kamu untuk H1 bagi 54 H double prime X ataupun H double prime 1 bagi kita punya equation yang di atas. Alright. Ya, so soalan yang terakhir adalah SPM 2012, paper 1, question number 19. Given that the function hx, okay, ini function hx, find h single prime x. Ya, walaupun ada k, kamu kena tahu k adalah coefficient, tak mempengaruhi dalam kita punya differentiation. Ya, untuk menjawab h, a senang je lah. So hx dia adalah sama dengan kx kuasa 3 tolak 4x kuasa 2 tambah 5x. Saya nak dapatkan differentiate kali pertama, first derivative. So kita akan dapat 3kx kuasa 2 tolak 8x sahaja tambah dengan 5. Ya, kita dah final answer untuk bahagian A. Bahagian B dia minta kamu carikan nilai k sekiranya h double prime x 1 sama dengan 4. Bila mana kamu punya second derivative, kamu masukkan x sama dengan 1, kamu akan dapat jawapan dia sama dengan 4. Jadi inilah first derivative. Kita akan differentiate sekali lagi. H double prime x adalah sama dengan 6kx tolak 8. Yang mana dia beritahu bila kita gantikan x sama dengan 1, jawapan dia adalah sama dengan 4. Ini image dia, ini adalah objek dia. So katakan h double prime 1 sama dengan 6k1 tolak 8. Yang mana h double prime 1, jawapan kamu mesti dapat sama dengan 4. 6k tolak 8, selesaikan. 6k, pindahkan negatif 8 sebelah sini, so sama dengan 12. K kamu sama dengan 2. Final answer 4 markah. Ini pun tadi 4 markah. SPM 2005, SPM 2012. So soalan-soalan yang berasas ni kebanyakan masuk paper 1 je lah, ya. Paper 2 pun asas perlu digunakan, tetapi masuk kepada part lebih kepada detail, kepada tangent, graph dan sebagainya. So insyaAllah dalam part yang video yang kedua, ketiga dan sebagainya, the different session kita ada siri-siri, kita akan berbincang, kita akan buat perbincangan secara lanjut nanti. Baik, so saya rasa setakat itu sahaja untuk kita punya video kali ini. So terima kasih kerana menonton. Semoga video ini bermanfaat bagi semua. So jangan lupa untuk follow kita di Facebook page, Instagram, YouTube channel dan juga Twitter. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Raja and out.